uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap, pengusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kepada kita sama-sama untuk hadir di surau ini, solat isya berjemaah. Seterusnya kita sama-sama solat tarawih dan diikuti dengan witir. Moga-moga ibadat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini bagi mengisi kekosongan waktu untuk tazkirah Ramadan pada malam ini, pada malam ini marilah kita sama-sama melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan demikian kita bertambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan, man shama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bila kita masuk bulan Ramadan ini, hadis ini biasa kita dengar. Sebelum Ramadan lagi, hadis ni dah mula bermain-main di dalam radio, dalam TV dan di bibir-bibir penceramah. Yang mana Nabi SAW menyebutkan, man shama Ramadan, siapa di antara kamu umat Nabi Muhammad SAW berpuasa pada bulan Ramadan. Yang mana kita ni berpuasa, kata Nabi SAW, perlunya imanan, penuh yakin dalam diri kita, penuh keimanan. Puasa dalam keadaan penuh kita meyakini, penuh iman, yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua, wahtisaban, dalam keadaan kita berpuasa itu kita menahan lapar, dahaga, rasa nak makan, kita tahan makan kita yakin yang merupakan puasa ni salah satu daripada rukun Islam, kita kena laksanakan. Kita meyakini itu beriman dengan puasa itu. Kemudian ihtisaban, kita ni berkira-kira. Ihtisab ni dibuatan hisab. Hisab ni matematik lah. Kalau orang belajar dia orang kata, orang dulu-dulu dia belajar ilmu hisab. Ilmu hisab ni ilmu matematik. Jadi dalam keadaan kita berpuasa, kita penuh iman, yakin tu, kita ada hisab. Kita berkira-kira, kita mengharapkan hisab daripada Allah Subhanahu wa taala, keampunan, kita mengharapkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ihtisaban, sangat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik untuk puasa kita itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Tuan-tuan, dengan puasa itu, dalam puasa itu ada dua, iaitu kita iman, yakin. Kemudian dalam kita yakin tu kita mengharapkan daripada Allah, ihtisab tadi, mengharapkan Allah memberikan ganjaran yang terbaik dengan puasa kita itu. Apa ganjaran yang Allah akan beri? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Tiap-tiap tahun kita puasa Ramadan, tuan-tuan. Tiap-tiap tahun kita puasa. Kalau tahun ini kita puasa, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang dah lalu. Tahun depan kita puasa lagi, tahun lepas kita dah puasa, tahun sebelum tu kita dah puasa. Tiap-tiap tahun Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu. Berapa banyak dosa yang telah Allah ampunkan. Semua dosa-dosa kita yang kecil itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita berpuasa, dengan sebab ada keimanan dalam diri kita, dengan sebab yang ketiga kita ihtisab, kita mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sambung hadis itu, Nabi sebut ni dalam Ramadan lagi, wa man qama, dan sesiapa yang menghidupkan, mendirikan Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Ini biasa Ramadan yang akan sebut tentang malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu merupakan satu malam yang diberikan kelebihan 1000 bulan. Dengan macam mana kata Nabi? Yang tadi Nabi sebut dalam Ramadan. Ramadan itu ada iman, kemudian mengharapkan Allah diampunkan dosa. Tapi yang kedua, Nabi sambung hadis itu, wa man qama lailatul qadri, siapa yang menghidupkan satu malam pula dalam bulan Ramadan. Tadi puasa orang puasa sebelah siang puasa, yakin, harap pada Allah ampunkan dosa. Kemudian sambung hadis tu, man qama lailatul qadri, siapa pula menghidupkan sebelah malam. Tadi puasa sebelah siang, mari sambung hadis kita sebelah malam. Sebelah siang kita puasa, sambung dengan sebelah malam pula. Man qama lailatul qadri, siapa yang menghidupkan, beribadat pada sebelah malam. Kata malam Lailatul Qadar ni kita tak tahu dia malam mana, tapi dalam 30 hari itu confirm lah, memang salah satunya ada disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Nak ambil hadis yang kata 10 yang akhir ke, hadis kata malam yang ganjil ke, semua, tapi salah satu daripada malam-malam Ramadan itu. Apa kata Nabi SAW? Yang mana kita ni menghidupkan malam daripada bulan Ramadan itu imanan. Ada juga yang perlukan ada keimanan. Kita yakin malam itu kita beribadat, kita menghidupkan malam itu dengan penuh keimanan, kata Nabi, wahtisaban, ada iman dan juga kita mengharapkan ganjaran yang baik, berkira-kira supaya Allah beri ganjaran yang baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kalau kita tengok baris ghufira ni, dia bina, kalau orang belajar bahasa Arab ni disebut bina majhul. Ghufira ni dah ampun lah, dah selesai ampun lah dosa-dosa yang telah lalu. Dan lepas tu kira diampunkan, kira selesaikan. Siang ni kita puasa, Allah janji ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Malamnya kita beribadat pula, Allah janji juga, Nabi sebutkan bahawa akan diampunkan dosa kita yang terlalu. Itulah kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan ni, antara perkara yang besar yang berlaku ialah penurunan Al-Quran. Bukan setakat Al-Quran sahaja yang turun dalam bulan Ramadan, tetapi kitab-kitab Allah, kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya, boleh katakan semuanya diturunkan dalam bulan Ramadan. Bukan kitab sahaja, bukan wahyu sahaja, tetapi suhuf juga. Suhuf ni dia lembaran-lembaran lah. Wahyu-wahyu Allah dalam bentuk suhuf, lembaran, helaian-helaian yang diberikan pada nabi-nabi juga diturunkan, kebanyakannya dalam bulan Ramadan. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahawa nuzilat suhufu Ibrahim awwala lailati min Ramadan, diturunkan suhuf Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia dapat suhuf, helaian wahyu daripada Allah, diturunkan pada awal malam daripada bulan Ramadan, suhuf Ibrahim. Kemudian wa unzilat Taurat li sitti madaini min Ramadan, kitab Taurat pula diturunkan pada 6 hari yang pertama dalam bulan Ramadan juga. Tadi kita cerita kelebihan keampunan Allah semua. Ni kitab-kitab lebihnya Ramadan itu. Suhuf Ibrahim malam pertama, kitab Taurat 6 hari yang pertama tu diturunkan dalam bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi, wa unzilal Injil li 13 khalat min Ramadan, kitab Injil pula diturunkan pada 13 Ramadan, dalam bulan Ramadan, kitab Injil. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa unzila Zabur li 18 khalat min Ramadan. Kitab Zabur pula diturunkan pada 18 Ramadan. Suhuf Ibrahim bulan Ramadan, Taurat bulan Ramadan, Injil bulan Ramadan, kitab Zabur Nabi Daud juga dalam bulan Ramadan. Dan Nabi kata wa unzila al-Quran di arbati wa 20 khalat min Ramadan. Dan Al-Quran itu kitab kita lah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pada 24 Ramadan. Ada riwayat tu banyak lah. Tapi nak ceritanya Quran tu turun dalam bulan Ramadan, Injil dalam bulan Ramadan, Zabur dalam bulan Ramadan, kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran, semua dalam bulan Ramadan. Suruh-suruh Nabi lebihnya bulan Ramadan. Kalau kitab-kitab yang terdahulu selain daripada Quran diturunkan sebiji terus, bab kerebak terus, seketul terus, tu. Tapi berbeza dengan Quran. Bila Quran tu diturun daripada sisi Allah, semua sekali turun ke Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala campak 30 juzuk tu daripada Allah, letak dekat Lauhul Mahfuz. Daripada Lauhul Mahfuz 30 juzuk juga hantar ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Kemudian daripada Baitul Izzah itulah turun kepada kita, turun kepada umat Nabi Muhammad selama 23 tahun secara beransur-ansur. Yang tu ada riwayat 24 Ramadan, ada kata 17 Ramadan. Biasa kita sambut 17 Ramadan, ada menyebut 17 Ramadan. Yang mana ulama beza. 17 tu mula daripada Allah ke Lauhul Mahfuz, ke Lauhul Mahfuz, ke Baitul Izzah, ke Baitul Izzah, ke langit dunia, kemudian kepada kita beransur-ansur. Itu ada beza pandangan ulama. Yang pentingnya dia tetap turun dalam bulan Ramadan. Lebihnya Al-Quran, hebatnya Al-Quran dan kitab-kitab samawi itu semua Allah turunkan dalam bulan Ramadan. Dan bila sebut Quran ini, kita nak tengok sikit bagaimana Nabi SAW hidupkan Quran itu dalam bulan Ramadan. Ada satu hadis riwayat daripada Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah ni salah seorang sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi. Dia ni sebut sebagai SU sulit Nabi. Nabi ni ada banyak SU sulit dia. Salah seorang nama dia Huzaifah ibn al-Yaman. Jadi satu ketika Huzaifah ni diikut Nabi malam qiyam. Kita Ramadan ni kita akan qiyam malam. Bangun tahajudnya, bangun solat taubatnya, buat solat hajatnya. Bagaimana Nabi ibadat Nabi pada qiyam malam dia. Kata Huzaifah, dia kata, "Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin." Kata Huzaifah, aku sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Dia kata, Nabi ni biasa dia malam bila dia qiyam dia akan sembahyang. Rumah Nabi sebelah aja. Sebelah tu masjid Nabi. Nabi sembahyang seorang-seorang. Bila Nabi sembahyang seorang-seorang qiyam malam, jadi habit para sahabat ni tunggu Nabi. Nabi nak bangun bila, nak follow Nabi solat qiyam malam. Kan? Jadi nampak Nabi dia Huzaifah. Kadang-kadang sahabat lain biasa habitnya begitu. Jadi sahabat ni follow Nabi, nampak Nabi sembahyang sunat, follow, jadi makmum. Ni kita tak biasa tempat kita macam tu. Tapi kalau tengok imam solat seorang-seorang tu boleh nanti kita follow seorang-seorang kan. Dan Huzaifah dia kata, bila aku follow Nabi tu, Nabi solat malam tu, aku ikut. Kata Huzaifah, Nabi semayang baca Fatihah. Maksudnya dia dengar. Baca malam tu boleh dengar. Sahabat duduk jadi makmum tu boleh dengar bacaan Nabi. Bukan tak dengar langsung, dengar. Tapi Nabi larang qiyam kita malam sehingga kita mengganggu sahabat-sahabat kita. Ini kita kena jaga adab dalam kita qiyam. Tuan-tuan nak baca Quran dalam bulan Ramadan ini, kita nak buat zikir ke, kita buat, memang dianjurkan kita i'tikaf tambah per 10 yang akhir pada Ramadan. Tapi jangan mengganggu rakan-rakan kita. Mungkin seorang duduk sana, seorang duduk sini, seorang duduk sini kan. Qiyam masing-masing dengan ibadat masing-masing. Boleh kita baca, boleh suara itu diangkat, tetapi jangan mengganggu rakan-rakan. Nabi pernah tegur sahabat. Ada sahabat yang baca Quran
Baca Quran tu baik. Tapi Nabi pernah tegur sahabat, sahabat kamu dibaca kuat sangat. Sahabat-sahabat lain nak ibadat juga terganggu dengan bacaan sahabat. Nabi dia tegur. Jadi tu adab kita. Bila kita qiyam, kita baca Quran, jangan sampai mengganggu. Kalau tak ada orang, kita seorang je, tak kisahlah. Tuan-tuan nak letak volume tu 10, tak apa, kita seorang tak ganggu orang. Tapi tengok ada orang lain semayang, kita turunkan volume tu. Letak 2, 3 kan. Kalau rasa kuat, letak satu suku je kan. Biar kita telinga kita. Ini adab. Kemudian kata Huzaifah, Nabi lepas baca Fatihah, faftataha al-Baqarah. Nabi lepas baca Fatihah, Nabi baca surah Baqarah. Nabi baca Baqarah, Alif Lam Mim zalikal kitab, Nabi itu baca. Kemudian kata Huzaifah, faqultu yarka' inda mi'ah. Aku jangka Nabi ni dia akan berhenti bila sampai dari kurang 100 ayat. Surah Baqarah ni panjang, 286 ayat. 100 ayat Nabi berhenti lah kot. Sebab Nabi ni amalannya biasa 60 ke 100 ayat Nabi akan rukuk. Sampai 100 ayat, Huzaifah kata Nabi tak berhenti. Nabi terus semayang. Summa madha. Faqultu yusalli biha raka'ah. Kata Huzaifah, aku jangka Nabi dah sambung lebih 100. Mungkin habis surah Baqarah ni Nabi akan berhenti. Kemudian kata Huzaifah, faqultu yarqa' biha. Aku jangka Nabi akan rukuk habis surah Baqarah. Summa iftataha An-Nisa. Habis surah Baqarah, Nabi sambung surah An-Nisa. Al-Baqarah ni berapa juzuk tuan-tuan? Al-Baqarah ni 3 juzuk. Menggigil kaki tuan-tuan. Kalau kita tak biasa 3 juzuk. Kalau imam baca seorang rakaat pertama baru, ini tadi imam dia baca baru setengah muka je, tak sampai pun satu muka, itu pun dah goyang-goyang. Ini 3 juzuk, sejam setengah 2 jam. Tapi habis surah Baqarah, Huzaifah kata ingat nak rukuk, tak rukuk lagi. Nabi sambung iftataha An-Nisa. Nabi sambung surah An-Nisa. An-Nisa panjang mana? An-Nisa 1 juzuk. Tadi 3 juzuk, baca 1 juzuk. Tapi Huzaifah ni semayang dia tahan. Tak ada lagi mufarakah, buat kentut ke kan, buat gitu-gitu kan, suara rukuk tak ada. Nabi Huzaifah relax, sabar. Habis surah An-Nisa. Faqara'ha. Summa habis je surah An-Nisa, ingat nak rukuk. Summa iftataha Ali Imran. Habis surah An-Nisa, Nabi sambung lagi baca surah Ali Imran. Ali Imran ni panjang mana? 1 juzuk lagi. Tadi 3 juzuk, tambah 1 juzuk An-Nisa, tambah 1 juzuk lagi surah Ali Imran. 5 juzuk Nabi semayang rakaat pertama. Huzaifah relax, maintain. Hebat ini sahabat Nabi yang dibina sahsiah, adab, akhlak, keimanannya tadi. Dia yakin itu, mengharapkan ihtisaban. 5 juzuk rakaat pertama. Habis kata Huzaifah, bagi saya 5 minit sebelum setengah saya berhenti. Kemudian Huzaifah dia kata, habis surah Ali Imran tu 5 juzuk baru Nabi rukuk. Kata Huzaifah, yaqra'u mutarassilan. Huzaifah menggambarkan 5 juzuk yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk bacaan dia, bukan laju. Mutarassilan. Mutarassilan ini satu bacaan yang tenang, al-hudu, dengan penuh menghayati, mentadabbur 5 juzuk yang dibaca tadi. Kata Huzaifah, idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Nabi dalam 5 juzuk tu, bacaan Nabi dalam qiyam itu, apabila Nabi sampai kepada ayat-ayat tasbih, ayat-ayat sifatnya tasbih, mensucikan Allah, yang ada pada subhanallah, yang ada subhanaka, maka sabbaha, Nabi dia akan berhenti Nabi tasbih, subhanallah. Satu yang pertama. Kemudian kata Huzaifah, wa idza marra bisu'alin sa'ala. Apabila Nabi membaca ayat-ayat yang memberi makna memohon kepada Allah sesuatu yang sifatnya doa, maka Nabi dia akan berhenti, dia akan berdoa. Kerana Al-Quran banyak doa-doa. Tiba doa je Rabbana, Rabbana, Rabbana,
Nabi dia akan berhenti, Nabi doa, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana. Nabi akan berdoa dalam baca ayat Quran tu. Bagaimana salat Nabi. Kemudian yang ketiga kata Huzaifah, wa idza marra bi ta'awudhin ta'awadha. Huzaifah kata bila Nabi ni sampai pada ayat-ayat yang Nabi yang Allah sebut minta perlindungan daripada azab neraka, azab jahannam, minta jauh daripada azab, maka Nabi SAW ta'awadha. Nabi akan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada bentuk-bentuk azab yang Allah sediakan. Tiga tu. Tasbih, ada doa, ada minta perlindungan. Kemudian kata Huzaifah, summa raka'ah, barulah Nabi sujud. Sifat solat Nabi yang disebutkan mutarasilan. Baru Nabi rakaat, summa raka'ah. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim wa bi subhana rabbiyal azim, fakana ruku'uhu nahwa min qiyam. Nabi tu dia rukuk, Nabi baca subhana rabbiyal azim. Lamanya rukuk Nabi tu, kata Huzaifah, nahwa min qiyami, macam lama dia baca 5 juzuk tadi tu. Nabi duk tunggu banyak berapa kali Nabi baca subhanarabbiyal azim tu tak tahu, tapi Huzaifah kata lama macam 5 juzuk. Ketah lutut tuan-tuan, lutut tu goyang. Kalau yang gaut lama dah surrender kan. Ni Huzaifah, sahabat yang dibina oleh Nabi. Kemudian kata Huzaifah, summa qala sami Allahu liman hamidah. Lepas rasa lama tu baru Nabi i'tidal. Nabi kata sami Allahu liman hamidah. Summa qama tawilan qariban mimma raka'. Kata Huzaifah, Nabi i'tidal tu lama dia, panjang dia, qariban mimma raka'. Hampir-hampir sama macam mana dia rokok tadi punya lama. I'tidal dia. Kemudian kata Huzaifah, summa sajadah. Kemudian baru Nabi sujud. Kata faqala subhana rabbiyal a'la. Nabi sujud, Nabi sebut dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Yang mana kata Huzaifah, fakana sujuduhu qariban min qiyami. Lamanya sujud Nabi itu seolah-olah sebagaimana Nabi i'tidal tadi. Tuan-tuan, ini sifat qiyam Nabi, sifat bacaan Quran Nabi dalam Ramadan ke oleh luar Ramadan yang diamalkan oleh Nabi. Dari sudut bacaan Qurannya, dari sudut rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, Nabi macam ini dia hidupkan dalam bulan Ramadan, dalam qiyam bersama dengan para sahabat. Dan sahabat boleh sabar duduk belakang imam. Yang ni yang perlu bila kita baca hadis begini, dia menjadi inspirasi kepada kita. Bagaimana sahabat boleh tahan 5 juzuk berdiri, 5 juzuk 3-4 jam letih tuan-tuan. Itu baru rakaat pertama, belum masuk rakaat kedua lagi. Dia tak cerita pun. Hadis ni hadis Muslim. Huzaifah dia cerita rakaat pertama je, sifat solat Nabi. Kalau cerita rakaat kedua tak ada lah. Kita habis Fatihah, dia masuk Al-Baqarah, lama ni kita berfarakah lah. Itu murakah, kita salam ni tak boleh ikut. Ini sampai subuh. Memang kalau tengok Nabi punya qiyam, sampai kebanyakannya memang disebut sampai santap ke sahur, ke subuh. Ini perlu kita, bila kita baca beginilah sifat solat Nabi, qiyam Nabi kita rasa bilalah aku ni nak jadi hebat macam para sahabat, boleh sabar duduk belakang imam, qiyamnya, baca Qurannya, tasbihnya. Jadi insyaAllah tuan-tuan ya, bulan Ramadan yang mulia ini, yang dijanjikan dengan keampunan, yang dijanjikan dengan keberkatan, yang dalam hadis disebutkan al-'idqun minan nar. Tiap-tiap malam Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pelepasan daripada azab neraka. Jadi kita jadikan Ramadan pada tahun ini salah satu turning point. Turning point, dia tak perlu banyak, sikit. Turning point yang kita bina untuk diri kita. Bila kita dah dengar kisah sahabat, Nabi, salafus soleh, cerita hebat-hebat semua cerita. Yang akunya bagaimana? Kan?
dia cerita, Allah, Masya Allah, hebatnya, Masya Allah, Masya Allah. Cerita lah. Aku macam mana kan? Aku ni boleh tak? Kan? Jadi kita tak hebat itu. Kita jadikan Ramadan ini satu turning point. Ambil sikit daripada kisah-kisah yang kita dengar, amal-amal orang yang saleh ini, jadikan sebagai amalan kita cuba buat. Moga-moga Ramadan pada tahun ini ada sedikit sebanyak boleh kita tambah amal ibadat kita, satu. Yang kedua, kita maintain. Tak perlu banyak, tak perlu besar. Kita dah dengar banyak tu, inspirasi dah ada. Ada satu dua boleh kita ambil, maintain. Lepas Ramadan kita teruskan. Moga-moga ada kebaikan untuk kita. Bukan setakat kita dengar, tetapi ada suntikan pada diri kita, dan kita mampu untuk menggamit hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata sampai setakat itu untuk tazkirah kita pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada kelemahan di saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.